di Melodi seperti macam di Sarawak kita masyaallah. Jadi sidang sini muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita berasa bangga kerana datangnya seorang penceramah yang hebat, dan juga tak lupa juga kita juga dihadiri dengan Datuk Seri Utama Ketua Menteri Belakang kita yang bersama-sama untuk hadir sama-sama kita dengar majlis yang insyaAllah tanpa membawa masa majlis menyebut Al-Fatih dan Hormat Datuk Ustaz Badri Syah bin Alauddin untuk boleh ceramah. Sedikit biodata tentang saya. InsyaAllah kita teruskan dengan ceramah daripada Ustaz Badri, insyaAllah. Assalamualaikum. Cobaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina biqada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk serta syukur kepada nikmatmu. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman bin Ma'ali, Ketua Menteri Melaka. Seterusnya yang dihormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah Masjid Tanah. Seterusnya datuk-datuk yang tua, pegawai syarat, datuk-datuk sidang, datuk-datuk adat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, salam sejahtera, salam sehati-setiwa, salam Melaka maju negeriku sayang, negeri bandar teknologi hijau, Melaka 753 tahun dan Melaka maju fasa kedua. Pertamanya, anak Cina memakai singlet pergi ke kedai, kalau tidak kena jalan berbelit-belit, tadi dah saya sampai, minta maaf. Mana peta tunjuk ikut kampung, mana LPG Siriau, saya tak tahu mana tunjuk. Terima kasihlah kerana menunggu. Pertama, saya menyisafi akan kedudukan saya bagaikan anak yang masih belum khatam ilmu pengajian. Ibarat kain panjang sejengkal, ibarat kain pendek sehasta, sekadar busuk di tepi gunung, sekadar rehal menjunjung kitab. Umur pun baru setahun jagung, darah baru setampuk pinang, akal baru selidik telunjuk. Perjalanan pun belum jauh, pandang pun belum luas, berkata pun belum pandai, bercakap pun belum tahu. Bak kata perbilangan adat, bobo baru balak muda, nak dibuat tiang tak bertoreng, nak dibakar tak berbaru, tapi setakat sebuah pungai boleh sikit-sikit. Justru saya terlebih dahulu mohon maaf andai kata huraian kurang arif, susun katanya kurang bijak, atau bahasanya kurang sempurna. Kalaupun ada sepatah kalam sebaris ayat yang boleh dijadikan ilmu, tuan-tuan sekalian jugalah pendeta yang lebih arif lagi bijaksana. Saya sebenarnya di Masjid Tanah ni bukan orang lain. Tadi pun nak sampai ke sini, saya lalu di Lubuk Cina, yang mana arwah tok saya asal Teluk Gong,
Kuala Sungai Baru, Teluk Long tu sebelah, Teluk Belangor belah atas tu kampung Tanjung Bidara. Jadi omak saya pun asal daripada Lubuk Cina. Jadi saya ni suku Tiga Batu Lubuk Kepong. Mana Tiga Batu Mesan Tinggi, Tiga Batu Kampung Padang, itu satu hari satu bulan lah semua ya. Jadi tak boleh nak samsing sangat kata sini. Tamak mana semua saudara-saudara semua. Hadirin hadirat sekalian, saya diminta menyampaikan satu tajuk, indahnya kehidupan dengan bersedekah. Tuan-tuan sekalian, apakah amal ibadah yang kalaulah seorang manusia itu dibenarkan untuk hidup balik, dia akan buat amalan itu? Kalau kita dah mati, katalah Tuhan kata, okey, aku bagi kau hidup 5 minit. 5 minit yang kita dapat, apakah amalan yang kita buat? Baca Quran, semayang, pergi Mekah? Tidak. Jawapannya adalah sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah Ta'ala bercerita dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, andai kata mayat itu menangis lalu dia merayu, wahai Tuhan, andai engkau tunda ajalku sedikit saja, nescaya aku akan bersedekah, kata mayat ini. Sebab itu sedekah ini adalah amalan yang senang untuk dilakukan tetapi payah. Apa sebab? Kerana dia melibatkan kita nak memberi sesuatu yang kita usaha setengah mati, tapi senang-senang nak beri kepada orang, bukan senang. Sebab itu sedekah ni banyak keajaiban. Kata Ibn Mas'ud, salah satu daripada keajaiban sedekah, sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Bersedekah ini boleh memadamkan kemurkaan Allah. Bagi kita ayat ini biasa saja, tetapi nak memadamkan kemurkaan Allah susah. Allah Ta'ala murka kepada kita, banyak dosa kita buat daripada pagi sampai malam. Nak diampunkan oleh Allah itu ada proses namanya taubat. Semayangnya, istighfarnya, taubat nasuha, bagai-bagai lagi. Tetapi sedekah punya power, dia boleh hapuskan kemarahan. Wasadaqu tudfi'u khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah ini memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Sebab itu bila kita dengar ada orang kata bersedekah boleh memadamkan dosa, terus saja kita beri, sebab segala kesalahan Allah akan ampunkan. Tahniah kepada pihak masjid mengangkat topik sedekah ini. Topik sedekah ini bagus. Apa sebab? Kerana yang di hadapan saya ini adalah calon-calon semua. Ini semua ni calon-calon semua. Calon apa? Calon pilihan raya? Belum tentu. Calon ketua menteri? Sabar dulu. Calon esko? Mimpi. Calon jenazah? Pasti. Ni di depan ni semua calon semua. Yang di sini lambat sikit lah. Yang di bawah. Yang belah border ni lambat sikit. Sebagai calon-calon jenazah, apa preparation kita untuk menghadapi hari yang benar-benar akan berlaku? Sebab itu Nabi mengumpamakan ketika ditanya siapa orang yang paling cerdik atas muka bumi. Kita kalau sekarang orang paling cerdik adalah orang yang ikut result exam dia. Macam musim-musim ni anak-anak SPM baru ambil result SPM tahun 2021. Jadi kita tengok orang pun dapat, ada yang 11 straight A ada, 12 straight A ada yang straight A plus pun ada yang near miss 10 A1, 1 B plus, ada macam-macam. Tapi ada juga budak Kuantan, budak mana sedih dapat 10 C. Bila mak dia tanya kenapa dapat C tak dapat A, kita kan orang faham pelik C, jadi memang dia ambil C lah. Dia kata okey lah, cerdik lah tu jawapan tu, betul lah tu. Pelik C. Kesian kalau pelik Kelantan, pening kepada D semua. Jadi apa ukuran kebijaksanaan? Nabi pernah ditanya, lantas Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran. Orang yang paling cerdik yang ingat mati. Tetapi Nabi menambah, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling cerdik adalah orang ingat mati. Tapi yang paling cerdik sekali adalah orang yang buat preparation untuk mati.
Ingat mati, semua orang ingat. Kita nak datang ke masjid, parking seberang jalan. Tuan-tuan nak melintas, pandang kiri, pandang kanan. Apa sebab? Takut mati. Ingat yang lalu budak motor bom-bom-bom, langgar kita jadi. Kita ingat mati. Tiap-tiap hari makan ubat, cair darah, macam-macam makan ubat, segegam, telan pil. Itu semua takut mati. Ingat mati. Kadang tu ada orang, dia suka dengar radio klasik nasional. Tanya kenapa Haji tak suka dengar stesen lain, saya dengar klasik nasional je. Apa hal? Saya dengar stesen ni, saya ingat pada kematian. Jarang orang biasa dengar Ikim, dengar boleh ingat mati. Apa saya pula? Dengar lagu Ahmad Jaiz, mati dah Ahmad Jaiz. Ingat mati lah tu, boleh kata. Dengar lagu Anak Ayam turun 10 MZ, ingat arwah bapak dia. Oh itu ingat mati lah, baguslah. Sebab itu Nabi tidak sebut orang ingat mati itu sebagai paling cerdik. Kerana yang paling cerdik yang buat preparation. Sebab itulah kita ni sebagai manusia yang wajib menghadapi kematian. Para ulama mengatakan wajib kita ni berwasiat kepada keluarga sebelum datangnya kematian. Wasiat apa? Bukan wasiat harta benda, tidak. Wasiatkan 4 perkara. Pertama sekali, tiap-tiap hari mesti diwasiatkan. Nombor 1, abah kalau mati nanti korang jangan menangis meraung-raung. Itu mesti diwasiatkan. Sama ada mati memang dah dijangka mati ataupun mati mengejut misalnya. Jangan meraung-raung, jangan itu ini, jangan. Sebab tangisan keluarga kita kepada kita yang dah mati, dia memberi kesan di alam kubur nanti. Al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bimahiha alaih. Mayat akan diseksa oleh malaikat mengikut volume tangisan keluarga dia. Lagi kuat dia nangis, lagi teruk kita kena balut. Tapi kalau nangis sikit-sikit, itu normal. Sedih berpisah, benda tak sangka, pagi sihat, petang meninggal, itu biasa. Yang tak boleh, tak dibenarkan. Jadi dia orang ni kalau tak dipesan, esok dia tak faham. Jadi pesankan. Abah kalau meninggal kau jangan jerit-jerit menangis apa semua, rakam masuk TikTok lah apa, tak payah. Buat biasa saja. Bukanlah suruh gembira, tetapi jangan meratap. Dia kalau rakan-rakan kita penganut agama lain, dia orang berbeza dengan kita. Makin kuat menangis, makin cepat masuk surga. Kita tak boleh pegang kaedah itu. Saya dulu masa sekolah agama, sekolah saya di Pahang, di Maran. Jadi sekolah tu bawah gaung SMUM, Sekolah Menengah Agama Maran. Kona maut betul. SMUM seleko maut untuk manusia. Memang maut betul. Selalu orang mati aksiden. Jadi kalau urus jenazah, sekolah agama lah pergi semayang. Bila kami pergi semayang solat jenazah, biasa lepas semayang dapat RM2. Zaman itu lah dapat RM2. Tiap-tiap minggu kumpul RM2. Suka. Satu hari kawan saya Cina, anak tokek kedai runcit di bandar tu, dia kata, atuk aku mati, kau datang rumah aku, kau pakai baju daripada kain guni, tutup kepala, kau nangis je. Apa sah? Kau nangis lah, nanti ada upah. Setengah dia kena baca doa-doa, aku kena nawaitu soli ke apa. Tak ada, dia kata kau nangis je. Saya pun nangis lah, dapat RM5. Wah, ini sudah bagus. Main jenazah nak kena rutuk lah macam-macam. RM2 ni, ini RM5. Saya tak tukar profession masa tu. Tapi saya tanya dia, kenapa orang menangis dapat upah? Kenapa kau upah orang menangis? Dia kata, kami punya kepercayaan, kalau waris atau keluarga kuat sangat menangis, nanti Tuhan akan cepatkan masuk surga. Sebab bising sangat, pening kepala lah. Banyak bising lah. Kasih masuk cepat lah, kasih settle cepat. Pahaman dia lakum dinukum, kita hormatlah prinsip dia itu. Tapi agama kita tidak. Kalau boleh pesan pada anak cucu, nangis biasa. Nabi pun nangis, anaknya meninggal, cucunya meninggal, dia pun nangis. Tapi tidaklah nyanyi-nyanyi salim lah. Tak payah. Itu yang pertama, kena wasiatkan. Yang kedua, kena pesankan pada anak cucu kita. Takut dia tak tahu esok. Mesti pesan, abah ataupun atuk kalau mati, pastikan jangan kurang pada 40 orang semayangkan. Jangan kurang, kena pesan. Dia tak tahu esok. Esok semayang di hospital 3 orang, macam cuci ayam esok. Jangan. Mesti pesankan jangan kurang daripada 40. Apa sebab? Ma min rajulin muslimin yamutu
fayaqulu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih. Mana-mana orang yang mati yang disemayangkan jenazahnya oleh 40 orang yang tidak syirik kepada Allah, Allah beri syafaat kepada mayat itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Itu minimum. Lagi ramai lagi bagus. Ada hadis sebut 100. Ma min muslim ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atu kulluhum yashfa'una lahu illa syufa'u fihi. Mana-mana orang yang mati yang disemayangkan oleh 100 orang, maka 100 orang itu akan memberi syafaat kepada mayat ini. Hadis riwayat Muslim. Sebab itu kalau kita ibas kembali orang-orang yang dah meninggal sebelum kita, yang mana mereka ni jenazahnya disemayangkan oleh lautan orang, kebanyakannya bukan orang kaleng-kaleng, bukan jalan-jalan orang. Itu adalah pakaian dia tu yang menyebabkan kemuliaan ketika dia meninggal, penuh orang uruskan jenazah dia. Jadi kita doa kepada Allah, kalau boleh biarlah mati di Mekah. Mati di Mekah ni tuan-tuan, bukan puluhan orang semayangkan kita, ribuan semayangkan. Dah lah ribuan. Masjidil Haram pula tu. Baik itulah kita berdoa. Tapi orang Melayu dia takut mati di Mekah. Tak ilah Allah, pelik kita. Orang lain berdoa nak mati di Mekah, dia siap buat amalan supaya jangan mati di Mekah. Saya pun dapat tahu ada satu amalan yang Tuan Haji cerita. Orang kita dulu dia cari tiang jin. Dalam Masjidil Haram ada satu tiang namanya tiang jin. Saya tak sebutlah di mana tuan cari pula mana tiang tu. Tiang tu yang paling kecil di antara semua tiang. Tiang Masjidil Haram ni besar-besar 2-3 pemeluk. Dia sikit yang mana orang Asia kalau peluk boleh capai tangan. Jadi orang kita dia pergi haji, jadi dia tak nak mati di Mekah. Sebab dia ingatkan lembu dia, ingat kambing dia, apa semua dia nak balik. Jadi dia peluk tiang. Katanya kalau kita peluk tak sampai jari, mati di Mekah. Oh takut dia, sudahlah mati dah, bila lembu aku jangan. Haji mati di Mekah lah bagus. Dapat syafaat daripada ribuan orang yang semayangkan kita, imam-imam Mekah apa semua. Tapi tak apalah, terpulang mati di mana-mana saja sama saja. Sahabat Nabi 144,000 orang, hanya 5,000 saja yang meninggal di Mekah, Madinah. Yang lain semua meninggal di luar. Kenapa? Kerana dakwah. Kalau kita semua nak pentingkan diri, semua duduk Mekah, siapa nak bangunkan negara, siapa nak majukan negeri, semua nak ganti tasbih di depan Kaabah, tak boleh. Kena keluar juga untuk kita nak majukan tanah air. Lepas itu sahabat Nabi tak semua mati di Mekah dan juga Madinah. Namun kemuliaan mati di Mekah itu tak ada keraguan. Doalah.